Kedah Darul Aman bukan sahaja terkenal dengan sawah padinya yang terbentang luas, malahan keunggulan seni bina tradisinya. Hari ini kita akan mengupas tentang kemegahan dan kesenian Rumah Tok Su. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Intan berada di Alostar Kedah. Rumah Prabung 5 merupakan reka bentuk rumah yang menjadi pilihan golongan bangsawan satu ketika dahulu. Antara yang menjadi pilihan dan yang masih utuh sehingga kini adalah Rumah Tok Su yang terletak di Perkampungan Warisan Alostar. Hari ini Intan akan meninjau dan mengupas tentang Rumah Tok Su bersama dengan pakar jemputan kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Intan dalam mengenali seni bina tradisi kita. Sejarah Rumah Tok Su ni ianya berasal dari kampung Pematang Kerat Telunjuk, iaitu di Bandar Baru. Dan rumah ini berusia lebih daripada 100 tahun. Dan pemilik asal Rumah Tok Su ni adalah bernama Tuan Haji Mahmud. Dan selepas itu diwarisi kepada anaknya yang bernama Cik Piah binti Mahmud. Yang mana Cik Piah ni dipanggil Tok Su pada tahun 1997. Rumah ini telah dibawa ke sini hasil daripada ilham dan juga usaha oleh kerajaan negeri untuk kita nak menjaga dari segi keaslian dan juga warisan rumah ini agar dapat dilihat oleh generasi sampai sekarang lah. Di mana kepentingan rumah ini memang banyak dari segi sejarah dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku lah. Kesenian susun atur merupakan perancangan susun atur yang menterjemah sosio-budaya masyarakat Melayu. Dalam segmen ini, kita akan mempelajari rasional dan kaitan cara hidup dengan susun atur rumah tradisi Melayu. Rumah yang telah berusia lebih 100 tahun ini mempunyai ukuran yang sangat luas, iaitu 1,700 kaki persegi atau 523 meter persegi. Melihat kepada peninggalan warisan seperti Rumah Tok Su, jelas dilihat kepentingan nilai estetika dan kesenian kepada masyarakat Melayu lama. Okey, untuk makluman Intan, kalau kita tengok kan, rumah tradisional Melayu ni mempunyai pelbagai konsep dan juga ciri-ciri lah. So kita nak bagi Rumah Tok Su, keunikan rumah ni dibina bermotifkan daun budi, iaitu digunakan di papan cantik dan juga di kepala cicak. Rumah Tok Su ni agak unik sikit. Boleh dikatakan dia jenis Prabung 5, rumah Prabung 5 ataupun rumah Bumbung 5. Dan dinamakan rumah Prabung 5 ataupun rumah Bumbung 5 sebab kalau kita tengok di bumbungnya tu memang ada 5 prabung. Satu yang di atas dan 4 yang di ujung-ujung yang condong. Dan selain daripada tu, di sebelah rumah Tok Su ni dia ada macam balai. Jadi balai itu pun menunjukkan juga yang rumah Tok Su ni dulu-dulu menjadi satu rumah orang berada ataupun rumah pemimpin gitu, dan balai itu selalunya dijadikan tempat untuk bermesyuarat bagi orang kampung dan sebagainya. Keunikan Rumah Tok Su ni dia terdiri pada 6 blok utama. Ada 6 kompartmen yang bermula dengan beranda, rumah ibu, rumah tengah, ada selang, ada dapur dan juga pelantar. Dan apa yang menariknya dalam seni bina Melayu ni, setiap binaan tersebut mempunyai peranan dan falsafah masing-masing. Rumah Tok Su mempunyai 3 ruang yang mengelilingi rumah ibu yang juga dikenali sebagai rumah ibu berbumbung potongan Belanda. Bersesuaian dengan status pemiliknya, Rumah Tok Su dianggap sangat lengkap khususnya dengan ruang yang terdapat di rumah ini. Setiap ruang pastinya mempunyai fungsi yang tersendiri dan menepati keperluan dan kehendak pemilik asalnya.
selepas serambi tadi, apabila kita naik, kita akan berada di ruang ibu lah, ruang ibu. Di mana di ruang ibu ni tempat untuk tetamu yang datang berbual lah dengan tuan rumah lah. Dan selain ruang ibu ni, dalam rumah ni juga ada ruang tengah, ada bilik tidur dan juga ruang selang yang menghubungkan ke dapur. Dan di ruang dapur tu ada juga ruang pelantar. Pelantar ni sebenarnya tempat kaum ibu lah. Untuk nak basuh pinggan, basuh baju ya, di pelantar. Di pelantar. Keindahan ukiran yang sangat halus menyerlahkan lagi keindahan dan keunikan rumah Tok Su ini, sehinggakan ada yang beranggapan ia adalah antara rumah tradisi asal yang paling cantik dan terpelihara di negara ini. Kelebihan ataupun kebaikan rumah Melayu tradisional ni ialah dia mudah dikembangkan. Jadi dia bermula dari satu unit lebih kurang sama. Untuk hampir semua rumah dia lebih kurang sama. Tapi dari modul utama tu dia boleh dikembangkan macam-macam cara, daripada menambahkan serambi kepada menambahkan dia punya rumah tengah. Dia boleh dikembangkan mengikut keperluan keluarga tu. Kesenian kaedah pembinaan lama adalah bagaimana sesebuah rumah itu didirikan menggunakan sumber-sumber yang ada. Rumah-rumah ini juga mempraktikkan kaedah pembinaan lama yang mana tidak menggunakan paku, melainkan pasak dan tanggam bagi mengukuhkan binaan mereka. Dalam segmen ini, kita akan menyaksikan bagaimana kehebatan seni pertukangan Melayu lama. Penelitian pembinaan dengan hanya menggunakan pasak, tanggam dan rasuk membuktikan kehebatan seni bina silam. Secara umumnya, rumah Tok Su seperti juga rumah-rumah tradisional Melayu yang lain memang semuanya menggunakan bahan-bahan alam semula jadi ataupun bahan alami. Bezanya hanyalah jenis kayu. Contohnya spesies kayu yang dari zaman dulu dikira sebagai yang paling terbaik ataupun paling mahal lah ialah jenis cengal. Dan cengal itulah yang digunakan. Ini menunjukkan memang untuk orang yang lebih berada digunakan kayu yang lebih baik. Rumah Tok Su ni dia punya keluasannya sangat besar, sekitar 1,700 kaki persegi. Ini bermaksud kalau binaan besar dia memerlukan tiang yang kuat. So kalau kita tengok struktur binaan rumah Tok Su, ia terdiri daripada 34 tiang yang menyokong kepada binaan tersebut. Kan? Sebab dia ada 6 kompartmen yang besar, kan? Dan dia ada rumah ibu, rumah tengah. Lepas tu in between rumah dapur tu dia ada selang memisahkan bahagian dapur. Sekiranya berlaku kebakaran dia tidak merosakkan ataupun api pun tak akan merembak ke bahagian ruang utama, kan? Dan dia ada pelantar, beranda dan juga anjung. Kita tengoklah betapa besarnya struktur. Kalau kita translasikan dalam rumah moden tu dia macam banglo yang besar lah, kan? Dengan keluasan 1,700 kaki persegi. Kalau mengikut pengiraan pada zaman dahulu tu rumah tu dah cukup besar lah. Okay. Kalau kita tengok dalam struktur di bawah tu ada kita panggil kolong untuk mereka menjalankan pelbagai aktiviti. Dan di setiap tiang tu diletakkan batu untuk memisahkan tanah dan juga struktur kayu tersebut. Apa yang menarik ialah kemampuan rumah tradisi yang seiring dengan sistem IBS moden ataupun sistem binaan industri yang mana antara ciri utamanya adalah kaedah rumah pasang siap. Rumah tradisi seperti rumah Tok Su ini mampu dibuka dan dipindahkan daripada lokasi asalnya lalu dipasang dengan sempurna di lokasi baru. Sistem IBS inilah yang dikatakan sistem masa hadapan bagi industri pembinaan seluruh dunia termasuk Malaysia.
Dan juga di ruang ibu ni, Intan, kalau kita tengok ada tiang-tiang seri. Rumah Tok Su ni dia ada 34 tiang. 34 tiang. 34 tiang. Kalau kita perasan dia ada kain. Dari segi tiang seri itu dengan kawasan bumbung lah. Semasa kita dalam proses untuk nak pemunggahan, pemunggahan daripada tempat yang lama, telah ditemukan 2 keping shilling, duit shilling, iaitu straight settlement yang berusia pada tahun 1896. Terletak di bawah tiang-tiang seri itu, berserta dengan anting-anting emas. Apabila dibawa ke sini, kita masih mengekalkan seperti asal apa yang ada di tiap-tiap tiang tersebut. Boleh ceritakan lebih lagi tentang proses baik pulih rumah ini sendiri dan pemeliharaannya? Sudah pasti, Intan. Itu perkara yang paling utama lah. Sebab dalam kita nak menjaga rumah lama lah, rumah warisan ni, penyelenggaraan sistem baik pulih itu memang mengambil masa dan juga kita utamakan. Contohnya dari segi bumbung atap. Atap yang digunakan atap nipah. So atap nipah ni kita mestilah ada tempoh yang tentu kita kena tukar ganti yang baru. Dan juga dari segi tiang pun dan juga kayu-kayu yang digunakan kita kena cat selek lah. Selek untuk pastikan kayu-kayu ni tahan lama dan juga nampak cantik. Dan memang dari segi pemeliharaan rumah tradisional Melayu ni, rumah Tok Su ni, memang kita utamakan dan juga kita amat titik beratkan supaya rumah ni kekal seperti asal dan juga keaslian rumah ini untuk tontonan generasi akan datang. Itu paling penting. Atap nipah diganti dengan atap nipah juga. Betul. Dan juga tiang-tiang kayu pun kita akan kekalkan supaya kekal sehingga generasi yang akan datang. Pembinaan rumah tradisi dahulu mengambil kira pelbagai aspek, antaranya suasana setempat, iklim dan juga pelbagai elemen semula jadi bagi mengukuhkan binaan mereka. Pelbagai kaedah juga dirangka bagi mendapatkan pengudaraan dan pencahayaan yang baik demi keselesaan penghuni. Kalau kita tengok binaannya bermula daripada atap. Atap diperbuat daripada rumbia.
dinding dibuat daripada meranti. Rumbia ni maksudnya daripada sumber semula jadi, memudahkan untuk proses pembaikian atau pembaik pulihan ataupun penggantian atap tersebut. Tapi rumbia ni sebenarnya apabila dia kering, warna dia warna kuning. Warna kuning ni penting untuk kita apabila cahaya, sebab di kawasan tersebut dari segi faktor geografinya, kawasan tu agak panas berbanding dengan kawasan-kawasan di bahagian di berbanding dengan pantai timur atau pantai barat. Okey, so cahaya yang mempunyai yang berintensiti tinggi ni, yang panas ni, apabila dia kena pada atap rumbia, dia akan pantul ke atas. Sebab sini dia tak serap masuk ke dalam rumah. Dan pada masa itu kita boleh mengekalkan suhu lah. Dalam reka bentuk rumah moden ini, bagaimana pendapat Prof sendiri? Yang mana boleh kita guna pakai untuk hari ini? Okey, kalau kita translasikan binaan lampau ataupun rumah Tok Su tu khususnya kepada rumah-rumah yang moden yang dibina pada zaman sekarang, kita tengok ada banyak elemen-elemen. Contohnya kekisi dikekalkan. Kekisi kalau kita tengok di rumah kita ada memang satu ruang udara yang boleh keluar daripada kediaman kita. Ini untuk mengelakkan sekiranya ada udara panas yang statik terkumpul di dalam rumah dan dia akan keluar melalui kekisi tersebut. Cuma berbezanya pada zaman dahulu ada banyak corak-corak motif daripada flora, fauna ataupun geometri bagi mempercantikkan struktur tersebut. Tapi pada zaman sekarang mungkin lubang-lubang diubah sesuai supaya membentuk satu bentuk lah ataupun satu kita panggil image bagi mempercantikkan rumah. Cuba intan perasan kita tengok di ruang ibu ni terdapat dari segi ukiran dan juga yang kita panggil jerjak yang cantik, juga bermotifkan yang sama tadi, daun-daun budi tadi. Tujuannya dibina dan juga struktur jerjak ni adalah untuk kita nak pastikan ruang pengudaraan tu keluar masuk dan juga untuk kita nak bagi udara lah. Keselesaan lah kan. Kita berada di ruang ibu ni lah. Sebab tu orang kata rumah orang dulu, orang kampung ni apa berangin, berangin, kan? Tak ada penghawa dingin tapi dia berangin, dia sejuk. sikit, kan? Ya. Setiap pembinaan rumah tradisi mengambil kira pelbagai faktor yang mana antaranya ialah gaya hidup, cuaca dan muka bumi. Rumah berpanggung seperti rumah Tok Su sememangnya dibina mengikut keadaan muka bumi lokasi asal selain mengambil kira faktor cuaca seperti banjir dan sebagainya, selain mengambil kira laluan angin dan kedudukan matahari. Pembinaan berpanggung ini juga membolehkan penghuni menjadikan kawasan bawah rumah untuk aktiviti kemasyarakatan selain aktiviti lain seperti ternakan, ruang istirahat dan sebagainya. Begitu juga dengan dinding. Dinding itu diperbuat daripada bahan penebat untuk mengelakkan serapan cahaya ataupun cahaya ni dia membawa kepanasan. Okey, dia mengelakkan berlaku serapan haba ke dalam rumah tersebut. Melihat rumah-rumah sekarang menggunakan dinding cat yang warna gelap supaya dia mengelakkan serapan haba. Begitu juga pada rumah Tok Su, binaan tingkat tu lebih besar. Tapi sekarang ni kita tengok rumah-rumah tu dah sekarang ni tingkat pun dah besar dan digantikan dengan kita sliding door ataupun tingkat cermin yang membenarkan pencahayaan semula jadi masuk. Kalau kita tengok rumah moden di kampung pun mereka juga mengadaptasikan rumah-rumah lampau. Contohnya atap ataupun zinc digantikan dengan suatu bahan yang lusinar yang membolehkan cahaya menyerap masuk lah. Maksudnya cahaya terpancar masuk ke dalam rumah untuk pencahayaan semula jadi. So mengelakkan elektrik yang berlebihan lah khususnya pada waktu siang hari. Begitu juga dengan kita tengok penggunaan atap. Sekarang ni pun atap genting kan. So warna pun dia disapukan dengan warna yang seolah-olah warna orange kuning kan. Sebenarnya warna tu perlu warna yang terang dan bersinar bagi memantulkan kembali cahaya. Mengelakkan dia terperangkap di dalam rumah. Begitu juga rumah tersebut dipanjangkan lebih supaya dia mengelakkan kilauan daripada matahari dan juga apabila hujan lebat dia mengelakkan berlaku tempias masuk ke dalam rumah. Kita tengok uniknya rumah Melayu walaupun hujan lebat, panas terik, tingkap sentiasa terbuka. Disebabkan binaan tersebut mempunyai keunikannya yang tersendiri.
kalau kita pergi ke rumah Tok Su, kita tengok di lantai itu sendiri dia ada liang-liang udara supaya untuk memudahkan kerja-kerja pembersihan. Di bahagian dapur pun disediakan juga liang-liang udara ataupun kita panggil saluran kecil untuk sekiranya sisa makanan, so mereka terus buang daripada melalui saluran tersebut, dan di bawah ni akan adalah ternakan-ternakan mereka yang akan ambil makanan tersebut lah. So dia ni mengelakkan daripada pembaziran. Okey. Kalau tengok rumah Tok Su ni, dia kaya dengan kesenian Melayu kan. Contohnya pada kerawang, pada kekisi, dia banyak ukiran-ukiran. So apabila kalau kita pergi melawat rumah tersebut pada waktu siang, kita akan nampak alur cahaya tu memasuk. Seumpama kita panggil aspirasi cahaya tu seumpama ada pancaran belian dan permata daripada luar. Dia akan cipta bayangan daripada kerawang ataupun kekisi tersebut. Bayang tersebut akan terletak pada dinding dan dia memberi satu corak yang cantik, estetika seni bina Melayu pada rumah tersebut. Okey, konsepnya sama, ideanya sama, cuma mekanismenya berbeza. Sememangnya tidak salah untuk mengagumi seni bina tradisi Melayu. Malahan tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa kepakaran dan teknologi seni bina lama amat mengagumkan dan mampu merentas zaman. Bersambung anjung dengan serambi, riuh serumah orang berbesan. Adat dijunjung ikut tradisi, menjejak hikmah dalam warisan. Sehingga berjumpa lagi dalam Teratak Tradisi.